Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada anak murid sekalian. Okey, JCS ya, JCS Jom Cerita Sains. Okey, mari kita sambung lagi ya pembelajaran kita. Okey, sekarang dah masuk bulan 6 kan. Okey, jadi apakah tajuk yang berikutnya ya? Okey, tajuk yang berikutnya ialah sistem endokrin manusia Okey, so apa yang kamu akan pelajari dalam bab ini ialah yang pertama sekali tajuk besarnya ialah koordinasi badan koordinasi. Koordinasi ni berasal daripada perkataan koordinat. Koordinat ni bermaksud lokasi, location di mana. Okey, katakan kedudukan kamu di dalam kelas. Okey, katakan barisan meja ada 4 kemudian itu secara laju secara tegaknya ada 5 katakan. Okey, so jadi apabila kamu masuk ke dalam kelas kan, katakan cikgu lukis okey, ini pintu, ini papan hitam. Okey, katakan kedudukan kamu nanti apabila selepas PKP nanti kamu akan duduk seolah-olah seperti peperiksaan Okey, katakan ada meja meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, meja 5, meja 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, katakan begitu Jadi daripada pintu ni, pintu depan okey, sini katakan pintu. Katakan kamu duduk di sini. Di sini. Tengah-tengah tu kan. Okey, jadi lokasi kamu ialah 1, 2. Okey. Laju yang kedua. Okey, kemudian barisnya 1, 2, 3. Jadi koordinat kamu dalam kelas ialah 2, 3. Kan? Jadi bila berada di 2, 3 tu di sinilah. So kamu statik di situ, kamu tetap di situ Okey, so kata kuncinya ialah kamu statik dan kamu tetap. Jadi samalah dengan bab ni koordinasi badan ni. Apabila koordinat badan kita bagaimana kalau kamu ingat betapanya Allah menciptakan kita ini begitu cantik, begitu indah sekali. Bagaimana kamu dapat mengekalkan ataupun dapat mewujudkan kedudukan diri kamu tu begitu tegak. Kan? Apa kata kalau orang terminum arak? Minum toddy kan? Kamu nampak kan dia punya berjalan pun terhoyong hayang, berdiri pun tak berapa nak boleh. Itu bermaksud koordinat badan dia tidak stabil. Jadi bagi kita yang normal ni alhamdulillah kita dapat berdiri dengan stabil. Okey, so point dia macam mana nak bagi stabil. Itulah perkara yang kamu akan belajar dalam bab ini Jadi standard kandungan yang kamu akan pelajari nanti ialah sistem endokrin manusia. Okey, kamu akan lihat endokrin tu apa dia Kemudian kamu akan menerangkan sistem endokrin tu dan fungsinya. So dalam badan kita ni ada berapa sistem endokrin dan apakah fungsi bagi setiap satu kan? Semuanya ada tugas Okey, so seperti biasa kita akan melihat buku teks. Okey, sila buka buku teks Okey, buku teks ini dia buku teks bab 7 koordinasi badan. Okey, so ada gambar otak di atas. Okey, gambar apa ni di bahagian tekak. Okey, kemudian ini di bahagian apa ni? Bahagian apa ya? Bahagian hormon tak apa, kita tengok sekejap lagi. Okey, ni macam daun ni. Kan? Itu ialah apa dia? Delman, bukan pankreas Okey, kemudian ada kiri dan kanan iaitu seperti buah apa ni? Buah kacang. Okey, kemudian yang bawah sekali. Okey, bagi ini lelaki dan bagi ini perempuan. Okey, secara kasarnya kamu telah mengetahui kita ada berapa lokasi. Kita ada beberapa lokasi yang menerangkan tentang endokrin tersebut Okey, mari kita lihat. Okey, kemudian kamu akan belajar juga tentang satu perkataan yang biasa kamu dengar hormon hormon. Jadi nak kata manusia yang matang, yang cukup, yang matured cukup matang, maka hormon dia juga akan dihasilkan dalam badannya pada kadar yang sangat baiklah. Okey, jadi apa yang kamu akan lihat juga ialah apakah kelenjar endokrin yang terdapat di dalam badan manusia. Okey, bagi tiap-tiap endokrin tu dia ada kelenjar dia Apakah kepentingan hormon? Okey, apakah kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol dan apakah kepentingan minda yang sihat? Okey, ini secara keseluruhan dalam bab ni Okey. Kemudian mari kita baca sikitlah.
Ini berkaitan dengan orang perempuan rawatan hormon perlu ke hormon tu dirawat kan. Hormon tu apa dia so kita akan jumpa sebentar lagi Jadi hormon rawatan hormon menopause ialah satu keadaan apabila ovari berhenti mengeluarkan ovum telur dan kitaran haid wanita itu terhenti terhenti. Okey, so jadi bila terhenti kan jadi dia dah tidak datang haid lagi. Keadaan ini berlaku pada wanita yang berumur 45 hingga 55. Maknanya awal tu kan 45 hingga 55. Semasa menopause, hormon estrogen di dalam badan akan berkurangan dan menghasilkan simptom-simptom seperti susah tidur, sakit otot, sakit sendi, rasa resah, beberapa simptom yang lain. Ini bagi orang perempuan ni. Jadi maksudnya orang perempuan ni boleh tidur nyenyak hingga umur 45 singkat tu kan. Okey, rawatan terapi penggantian hormon HRT dipercayai dapat mengatasi simptom menopause ini. HRT boleh dilakukan dalam bentuk terapi estrogen progestin jika wanita berkenaan masih mempunyai rahim atau terapi estrogen bagi mereka yang telah menjalani pembedahan membuah rahim HRT berteman untuk memulih tahap hormon wanita bagi membenarkan tubuh mereka berfungsi normal semula dengan menggantikan hormon yang semakin berkurangan apabila mendekati fasa menopause. Ini cikgu nak tegur sikit lah kan. Kadang-kadang orang perempuan ni dia begitu taksub apabila dia pergi umrah lah katakan pergi umrah ataupun pergi haji lah pada usia yang muda kan, pada usia yang muda maksudnya sebelum 45. Okey, memanglah baik, bagus, hebat tapi kena ingat apabila seorang perempuan ni dia dalam sebulan tu kan dia ada 7 hari lah, kita ambil basic 7 hari lah mereka akan off yang dikenali sebagai ABC. Okey, ABC, Allah bagi cuti. Sebenarnya itu adalah satu anugerah walaupun dari sudut apa hukumnya adalah harus dan sebagainya, tapi cuba jangan halang kan. Kenapa cuba halang? Sebab ada wanita-wanita yang pergi menunaikan umrah dan contohnya umrah lah kan, umrah ni kan singkat 7 hari 10 hari lah katakan 12 hari lah katakan. Andai kata dia pergi hari pertama tu dan hari pertama pula datang haid kan, maka dia tak dapatlah nak menunaikan umrah. Jadi untuk mengatasi masalah tu dia pergi farmasi, dia ambil ubat. Memang ubat ada jual ubat untuk menahan kedatangan haid. Apa alasannya? Alasannya sebab dia nak pergi dia berada di tanah suci. Kalau boleh 12 hari itu solid dia nak berada di dalam Masjidil Haram, nak masuk masjid, nak amal ibadat dan sebagainya kan. Rasanya macam okey. Ataupun apa maksudnya rasanya aku buat ni terbaik lah kan. Tapi kena ketahui bahawa ABC itu adalah anugerah daripada Allah kan. Sebabnya itu adalah fitrah pada manusia. Jadi jangan kita sebab ada ustaz-ustaz yang berpendapat adalah lebih baik biar ia secara normal. Jadi kalau kata cuti lah kan, tak dapat nak pergi Masjidil Haram, tak jadi masalah, duduk dalam hotel tu kan, bacalah Quran, bukan baca Quran, berzikir dan sebagainya kan. Kemudian berzikir insya-Allah, sebab ganjarannya pun sebenarnya adalah sama juga sebenarnya sama juga kan. Sebab menurut Imam Syafi'i orang perempuan yang kedatangan haid dan sebagainya, dia memang tak boleh solat, tak boleh baca Quran dan sebagainya, tapi dia boleh berzikir. Dia buat tugasan harian dia memasak, mengemar rumah, tapi dia dengan keadaan berzikir. Sebenarnya ganjarannya adalah sama juga dengan orang yang bersolat dan sebagainya. Jadi kita jangan rasa sebab pemikiran kita memanglah pemikiran kita mengatakan aku tak boleh pergi Masjid Haram, aku dah datang ke Mekah ni kan, jadi tak dapat pergi Masjid Haram, rasanya seolah-olah rugi. Sebenarnya tak rugi lebih baik ikut fitrah. Sebab apa? Sebab bila kita mengambil sesuatu yang melanggari ataupun berlawan dengan fitrah manusia kan, Allah bagi ABC tu fitrah lah kan, maksudnya sesuatu yang normal, tapi kita sekat dia dengan ubat-ubatan kan. Jadi sebenarnya adalah mengundang sesuatu yang sebenarnya tidak baik dari sudut biologinya. Jadi jangan risau Allah SWT mencipta manusia ni semuanya sama adil semuanya. Sama adil ada banyak ganjaran. Jadi jangan terlampau taksub lah sebab pemikiran kita ni memanglah ikut emosi kan. Duduk hotel, tak pergi Masjid Haram, tak pergi Masjid Nabawi, rasanya macam tak buat amal ibadat. Tidak Allah SWT itu maha pemurah dan maha penyayang segalanya. Okey, tidak mau berceloteh panjang. Okey, mari kita lihat sistem endokrin manusia dulu sebagai pengenalan Jadi sistem endokrin dan fungsinya, badan manusia mempunyai satu sistem yang dikenali sebagai sistem endokrin. Sistem endokrin ini adalah salah satu sistem di dalam badan yang mengkoordinasikan fungsi badan yang melibatkan bahan kimia. Saya ingat dalam badan manusia ini ada satu bahan kimia.
yang dikeluar, dirembeskan berbentuk cecair. Apakah yang anda rasa jika terserempak dengan ular? Bayangkan kalau nampak ular, apa rasa? Rasa happy ke? Rasa suka ke? Rasa kecut ke? Kan? Ada tak satu perasaan? Mesti ada kan? Kebanyakan orang akan merasa takut kan? Ketika bermain di padang, adakah anda akan melarikan diri dengan laju? Kan? Nak lari ke tidak? Kan? Kenapa keadaan yang anda nyatakan tadi berlaku? Dan perlu tak berlari itu sebenarnya? Itu kena fikir. Jawapan yang mudah ya ialah untuk menyelamatkan diri. Bayangkan kalau orang tu dia nampak ular, dia kata, ini apa ni, ular plastik kot, tak ada apa-apa kot. Buat tak tahu je lah, tak lari kan? Jadi apa kesan? Kemungkinan akan dipagut, akan digigit oleh ular tersebut dan mungkin juga menyebabkan kematian, seperti dalam gambar rajah ni ya. Okey, lihat apa yang berlaku apabila kita ternampak ular kan, contohlah kita ternampak ular. So, yang pertama sekali, kelenjar endokrin merembeskan hormon menyebabkan peningkatan denyutan jantung. Jantung akan rasa berdegup laju. Takut kan? Kadar pernafasan juga akan semakin tinggi. Tekanan darah juga akan menjadi tinggi. Maksudnya rasa nervous, takut. Kemudian aras glukosa darah pun ada banyak kan? Maksudnya banyak di dalam tu menyebabkan kita bergerak aktif. Dan kadar metabolisme juga semakin bertambah. So kesan daripada itu jantung mengepam lebih banyak darah untuk membekal lebih banyak oksigen dan glukosa ke otot. Bila dia rasa nervous tu kan, jantung mengepam lebih banyak darah. Bila deg mana darah banyak dipam. Kemudian otak menjadi lebih banyak tenaga. Secara tak langsung tiba-tiba jadi kuat. Kalau rasa mamai tu tiba-tiba segar kan. Kemudian lebih banyak glikogen simpanan ditukar menjadi glukosa. Glikogen ni menyebabkan kita rasa letih, tapi ditukar menjadi glukosa menyebabkan kita rasa sangat aktif dan menyebabkan kita pun lari dengan laju. Itu proses kan. Jadi itu adalah proses yang berlaku di dalam kelenjar endokrin okey. Sistem endokrin berfungsi sebagai penghantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon. Jadi hantar maklumat itu melalui hormon Hormon ialah sejenis bahan kimia organik yang dirembeskan dalam kelenjar khas yang dikenali sebagai kelenjar endokrin Kelenjar ini adalah kelenjar tanpa duktus kerana hormonnya tidak dibawa melalui duktus tetapi dirembeskan secara terus ke dalam sistem peredaran darah untuk diedar ke seluruh badan. Kenapa tak perlu duktus? Duktus ni seperti tangki. Jadi kalau dia keluar, dia pergi ke tangki dulu, kemudian pergi masuk ke dalam darah, kemudian darah baru masuk ke dalam jantung, lambat kan? Sebab bila kita nampak, supaya kamu nampak hantu lah, macam mana? Kamu nampak hantu ke, kamu perasaan ada hantu ke kan? Kamu akan rasa nervous, rasa cuak, muka cemas dan sebagainya. So itu adalah sistem endokrin yang bekerja. Okey, jadi itu sebabnya satu jenis hormon boleh mempunyai lebih daripada satu organ sasaran, organ yang bergerak balas terhadap hormon itu. Jadi satu hormon yang keluar tu dia boleh memberi rangsangan kepada beberapa organ yang ada dalam badan. Jadi rajah ini menunjukkan cara koordinasi hormon bertindak. Jadi kelenjar endokrin bermula daripada kelenjar endokrin. Okey, so dia ada kelenjar yang tanpa duktus adalah kelenjar tanpa duktus. Kemudian fungsinya mengkoordinasi aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran. Kemudian dia akan merembeskan hormon. Okey, so merembeskan hormon ni menyebabkan berlakunya pelbagai kesan merangsang fungsi tisu atau organ khusus. Dirembeskan dalam kuantiti yang kuantiti yang banyak ke yang sikit ke? Okey, mari kita tengok sekejap yang sedikit sikit rupanya. Okey. Kemudian dibawa oleh peredaran darah organ sasaran mempunyai reseptor sesuai yang boleh mengenal dan bergerak balas dalam hormon yang tertentu. Kemudian Gerak balas adalah perlahan. Okey, kemudian sejenis protein. Kemudian kesan adalah lama. So itulah sifat-sifat hormon Okey, ingat dia dibawa oleh peredaran darah. Jadi darah telah yang membawa hormon tu memberikan kesan kepada kita lah. Okey, ini keadaan yang rupa dia, wajah dia Okey, so hormon tu sel kelenjar endokrin tu dia mengeluarkan hormon dan hormon masuk ke dalam darah, aliran darah. Kemudian saluran darah ke sel organ sasaran. Dia akan pergi ke tempat sasaran dia tertentu lah. Okey, jadi mari kita lihat apa yang ada, contoh-contoh endokrin yang ada lah. Okey, yang pertama bermula daripada bawah otak. So di bawah otak tu namanya ialah bawah otak ni. Ini ialah kelenjar agung, endokrin agung. Ini dikenali sebagai kelenjar pituitari.
Kelenjar pituitary terletak di bawah cerebrum, otak kita, otak besar kita. Kelenjar ini juga dikenali sebagai kelenjar induk kerana menghasilkan hormon yang mengawal kelenjar endokrin yang lain. Okey. So oleh kerana dia berada di otak, jadi memang confirm lah dia menguasai atau mengawal semua endokrin yang lain. Okey, kita turun ke bawah sikit yang ni. Okey, kelenjar pituitary Okey, kemudian tak nampak di sini. Okey, tak apa. Sekejap lagi kita tengok. Okey. Okey, sepatutnya kita turun bawah ni sikit lah. Yang di sini. Yang di bawah dekat dengan tekak tu. Ni. Kemudian turun bawah lagi. Kemudian bawah lagi. Macam tu lah. Okey, tak apa. So, yang nampak di sini, yang bawah sekali lah. Yang bawah sekali. Okey. Endokrin apa? Ovari. Ovari. Perempuan mempunyai sepasang ovari yang terletak di dalam ruang pelvis. Okey, itu perempuan. Manakala yang lelaki, yang ni. Yang dua ni lah. Kelenjar testis testis. Okey, yang tadi yang dekat tekak tu yang warna purple tu. Okey, itu namanya ialah kelenjar tiroid kelenjar tiroid. Okey, kelenjar tiroid terletak di bahagian hadapan trachea. Trachea tu dekat dengan rengkung yang ni Okey, kemudian kita turun bawah sikit. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di bahagian atas ginjal. Yang ni. So, maknanya atas ginjal kita tu, ginjal ialah buah pinggang Okey, ada dua. Satu, dua. Yang berada di atas bagi kedua-dua buah pinggang kita tu. Itu ialah adrenal. Nanti kita lihatlah apa fungsi dia Okey, kemudian kedudukan. Di bahagian tengah tu pula bentuk seperti ni pankreas pankreas terletak di bahagian belakang perut. Tu pankreas. Okey, kemudian yang tadi itulah testis Okey. Jadi fungsi-fungsinya adalah seperti berikutlah. Bermula dengan kelenjar pituitary mengawal kuantiti air yang diserap seluruh diserap separuh oleh ginjal Okey, hormon antidiuretik. Okey, kemudian merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak, mengekalkan komposisi badan orang dewasa, mengekalkan jisim otot serta jisim tulang. Kelenjar tiroid dia menghasilkan yang ini ialah yang bahagian tengah ni. Ini ialah hormon-hormon Inilah hormon-hormon hormon-hormon. Okey, so kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksina. Mengawal keadaan metabolisme badan, mengawal pertumbuhan dan pertumbuhan dan fizikal dan mental dalam kanak-kanak Kemudian kelenjar adrenal mengeluarkan jus adrenaline menyediakan bahan kita untuk bertindak bala dalam keadaan kecemasan. Jadi adrenal ni ialah dalam keadaan cemas iaitu dengan meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan kadar denyutan jantung, meningkatkan aras glukosa di dalam darah, membesarkan sayanan mata. Kemudian pankreas, insulin mengeluarkan jus insulin, mengawal aras gula di dalam darah. Kemudian ovari ni bagi perempuan dia menghasilkan dua hormon, satu estrogen dan kedua ialah progesteron. Estrogen mengawal ciri-ciri seks kunda perempuan, dia mengawal sifat perempuan Orang perempuan tu nampaklah ciri-ciri perempuan. Tapi kalau orang perempuan tu nampak macam ciri-ciri lelaki, tomboy jadi ada masalah estrogen Kemudian progesteron mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Okey, ini ialah dalam proses hamilan kehamilan Okey, bagi lelaki pula testis dia menghasilkan jus testosteron mengawal perkembangan ciri-ciri seks kunda lelaki. So bagi lelaki tu contohnya suara yang garau. Kalau suara halus tu maknanya ada masalah ni. Mungkin testosteron dia adalah kurang kemudian pertumbuhan misai. Ni bulu selai pun tak ada dekat kaki dan sebagainya. Ini masalah juga. Okey. Kemudian merangsangkan penghasilan sperma. Okey. Jadi itulah proses ataupun fungsi-fungsi Okey, yang seterusnya punca dan kesan ketidakseimbangan hormon kepada kesihatan kita akan bincang kemudian Okey, so next kita lihat kepada buku amali. Okey, buku amali muka surat apa 103 Okey, so di koordinasi badan tu ada 3 perkara lah yang kamu akan pelajari Satu ialah sistem endokrin manusia, kemudian kedua gangguan kepada koordinasi badan, yang mana gangguan kepada sistem endokrin tadi lah. Kemudian yang ketiga ialah minda yang sihat, bagaimana kita nak dapat minda yang sihat. Okey sistem endokrin. Okey, tadi kita dah buat so bermula daripada atas di bawah otak itu namanya ialah kelenjar pituitary.
kemudian ditekak kelenjar tiroid, kemudian pankreas, kelenjar adrenal, ovari atau testis. Itu bagi lelaki perempuan lah. Okey lah. Okey, kemudian fungsi. Fungsi dan juga hormon yang dihasilkan. Okey, pituitary menghasilkan ADH, iaitu antidiuretik. Antidiuretik merangsang penyerapan semula air pada ginjal. Okey, kemudian ada hormon pertumbuhan, merangsang pertumbuhan dan mengawal kelenjar endokrin yang lain. Tiroid, hormon tiroksina, mengawal kadar metabolisme. Okey, yang berikutnya adrenal, menghasilkan hormon adrenalin. Fungsi dia meningkatkan kadar metabolisme degupan jantung. Okey, degupan jantung. Kemudian pernafasan, orang bertindak dalam keadaan kecemasan. Kemudian pankreas, insulin, mengawal arus gula dalam darah untuk menukarkan glukosa kepada glikogen. Kemudian ovari, estrogen, mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan. Progesteron, mengawal kitaran haid bersama dengan estrogen. Okey, kemudian testis, hormon testosteron, mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki. Okey, padankan ketidakseimbangan hormon yang berikut dengan kesannya. Okey, kalau kurang tiroksina di mana tadi? Tiroid kan? Okey, menyebabkan kadar melasma kita rendah. Insulin dihasilkan di mana? Di pankreas kan? Menyebabkan diabetes mellitus. Orang yang menghidap penyakit diabetes tu, kencing manis tu, disebabkan kekurangan insulin dalam pankreas tadi lah. Pankreas tu dia gagal mengeluarkan insulin yang sepatutnya, menyebabkan dia terpaksa mengambil insulin secara manual. Itu yang cucuk sendiri tu kan. Kemudian hormon pertumbuhan berlebihan. Ni kalau berlebihan apa jadi? Akan jadi acromegaly. Apa benda acromegaly? Nanti kita check lah. Kemudian kekurangan antidiuresis, itu yang bahagian dia apa? Pituitary tadi kan. Okey, menyebabkan diabetes insipidus. Okey, so nanti kamu check Okay, ada dua acromegaly dengan diabetes insipidus. So kamu check nanti apa maksud dia. Okey, seterusnya penyalahgunaan data. Okey, ini kemudian Okey, itu saja pada hari ini. Jadi seperti biasa, sila lihat Google Classroom Okey, itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.